السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita dapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya dengan menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram menurut perspektif Islam. Kita masih dalam perbincangan pada bahagian berkenaan dengan halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga. Dan sambungannya, qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pinangan yang diharamkan, betul. Pinangan yang diharamkan. Seorang Muslim dilarang meminang wanita yang tengah berada dalam masa iddah, sama ada kerana diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Ini kerana masa iddah adalah masa penyucian bagi pasangan sebelumnya, walaupun dia tetap boleh memberi suatu tanda atau pesanan kepada sejanda bahawa dia akan mengahwininya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa." Surah Al-Baqarah ayat 235. Kita dalam perbincangan berkenaan dengan pinangan yang diharamkan. Iaitu proses peminangan adalah merupakan satu daripada sunnah, yang mana apabila seorang hendak bernikah, yang ini dituntut baginya untuk meminang. Proses meminang ini adalah proses yang disunnahkan. Walaupun sebegitu, dalam hal berkenaan meminang ataupun pinangan ini, ada pinangan yang diharamkan oleh syarak. Iaitu apabila wanita yang disukai itu tidak boleh dipinang sedangkan dia dalam iddah. Sama ada iddah raj'i ataupun iddah talak bain, iddah talak raj'i ataupun iddah talak bain ataupun iddah kematian suami. Ini iddah talak raj'i, yang ini sudah tentulah memang haram, yang mana perempuan yang diceraikan sedangkan cerai itu dalam iddah talak raj'i, yang ini talak raj'i, yang mana perempuan itu masih kepunyaan suami yang menceraikannya, talak raj'i. Apa yang dimaksudkan talak raj'i? Talak satu kali talak, talak raj'i. Talak dua kali talak, talak raj'i, yakni talak yang boleh dirujuk.
Dan apabila talak 3 kali talak dinamakan sebagai talak bain, yakni talak yang tidak boleh dirujuk. Dan satu lagi, dia bukan talak tetapi seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suami dengan sebab suami meninggal. Yang mana 3 keadaan ini perempuan itu mesti beriddah. Maksud iddah di sini yakni melalui satu tempoh yang ditetapkan oleh syarak bertujuan untuk memastikan rahim perempuan yang bercerai itu ataupun yang ditinggalkan suami dengan sebab suami mati, yakni rahim itu bersih daripada benih suami yang lepas. Jadi talak raj'i kita dah sebutkan tadi memang tidak boleh dipinang perempuan yang ditalak secara talak raj'i sebab dia masih milik suaminya. Yang suaminya boleh rujuk bila-bila masa selagi tempoh di dalam iddah. Dan apabila habis tempoh iddah, suami yang menceraikan ianya dengan cara talak raj'i tidak boleh rujuk semula apabila habis tempoh iddah. Yang keduanya, perempuan yang ditalak dengan talak 3. Sekali talak, 2 kali talak ataupun 3 kali talak ataupun talak 3 sekaligus, talak bain. Yang ini perempuan itu juga mesti beriddah. Dan dalam masa tempoh iddah itu tidak boleh dipinang oleh mana-mana laki-laki. Dan juga perempuan yang ditinggalkan suami dengan sebab suami meninggal. Yang mana iddah perempuan yang ditinggalkan suami dengan sebab suami meninggal iaitu 4 bulan 10 hari. Andai kata perempuan itu dia tidak mengandung, dan andai kata perempuan yang ditinggalkan suami dengan sebab suami meninggal ataupun mati dalam keadaan mengandung, di mana iddahnya sehingga perempuan itu melahirkan anak yang dikandung. Di mana dalam tempoh iddah yang disebutkan tadi, seorang tidak boleh meminang perempuan yang disukai dalam tempoh iddah, haram perbuatan itu. Yang ini disebutkan di dalam ayat itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 235 kita bacakan tadi, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Yang bermaksud, dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Sindiran ni ataupun dalam bentuk kinayah, sindiran maksudnya meminang secara berterang-terangan, saya nak pinang awak, saya nak pinang hajah, tak boleh. Tapi kalau sindiran tu boleh. Perempuan di dalam iddah yang tak boleh langsung iddah talak raj'i sebab itu milik suaminya. Selagi belum habis iddah, perempuan itu masih milik suaminya sehingga habis iddah. Jadi perempuan yang ditalak cerai 1 ataupun 2 itu langsung tidak boleh nak dipinang, sama ada dengan cara sarih terang-terangan ataupun secara kinayah. Yang dimaksud pinang secara sarih, yakni dengan menggunakan perkataan yang jelas, kita faham. Saya pinang awak, saya berkenan nak menjadikan awak sebagai isteri. Itu sebagai contoh sarih. Yang itu tidak boleh dilakukan kepada orang yang di dalam talak, di dalam iddah. Walaupun sebegitu, orang yang di dalam iddah ini selain pada talak raj'i boleh dipinang secara kiasan. Contohnya, satu orang yang kematian suami. Contoh satu orang yang kematian suami, di mana satu orang, mungkin orang tempatan lah, orang tempatan yang pergi menziarahi orang yang kematian itu. Di samping dia mengucap takziah kepada waris ataupun isteri si mati, mungkin dia boleh berkata, sabar hajah ya, nanti adalah penggantinya. Dia punya nanti adalah penggantinya tu memasukkan apa? Maknanya benda itu
memutikkan satu harapanlah kepada orang yang kematian suami hajah. Satu orang suami yang meninggal, kita kata hajah lah. Dan satu orang kampung, tak kira lah orang kampung, ketua kampung ke, imam di kampung itu ke, tak kisahlah siapa-siapa. Pergi ziarah, ucap takziah dan sebagainya. Sabarlah jaya, nanti adalah penggantinya. Jadi penggantinya tu dia memutikkan satu harapan. Tadi dia sedih. Apabila dia dengar perkataan tu, dia pun tak sedih lah, kurang sedih. Sebab apa? Ada orang yang berkenan dekat dia. Cuma perkataan itu tidak secara sarih. Kebetulan pula imam tu duda juga, cantik lah. Dia dah lama berkenan, tapi isteri orang tak boleh lah. Apabila dah mati orang tu, dia pun tak lepas peluang. Boleh, itu maknanya secara hiasan ataupun secara kinayah, secara sindiran boleh. Wanita yang telah dipinang oleh laki-laki, wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain dan telah membuat satu kesepakatan, juga haram hukumnya untuk dipinang, kerana peminang pertama telah mendapatkan hak yang mesti dihormati. Ini mesti diperhatikan untuk menjaga keharmonian dan kestabilan masyarakat, dan juga untuk menghindari sikap yang tidak jujur. Akan berbeza jika peminang pertama berubah pandangan dan mengizinkan peminang yang kedua. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan pinangan yang haram yang keduanya orang yang telah dimiliki secara tunang. Maknanya orang itu, perempuan itu sudah menjadi tunang kepada orang lain, maknanya dipinang. Yang sudah buat satu kesepakatan, sudah buat satu persetujuan untuk bernikah. Yang mana orang lain tidak boleh masuk meminang. Sesiapa yang masuk meminang orang yang sudah dipinang, maknanya perbuatan itu juga adalah haram. Mana di sini ada dua haramnya. Yang pertama, orang yang di dalam iddah tidak boleh dipinang secara soreh, terang, jelas, tak boleh. Yang keduanya, orang yang sudah dimiliki secara peminangan ataupun sudah menjadi tunang orang lain. Orang lain tidak boleh meminang tunang orang. Ini haram perbuatan itu. Walaupun sebegitu, dalam kes ini anda kata tunang dia itu sudah tak nak lagi dah kepada tunang dia. Maknanya dia membenarkan orang lain untuk minang. Saya dah tak nak lah dekat dia, pergilah pinang. Dia kata macam ni. Di mana orang kedua baru boleh pergi meminang. Sebagaimana terlihat sabda Rasulullah SAW yang berikut. Hadis ini riwayat Imam Muslim, di mana baginda SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'min ay yabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtuba ala khitbati akhihi. Wahai Muslim, orang yang beriman adalah saudara orang yang beriman, maka tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk melakukan jual beli di atas transaksi orang lain dan meminang di atas pinangan orang lain. Pada awal hadis ini, Rasulullah menyebut tentang hubungan antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Tanda orang beriman itu al-mu'minu akhul mu'min. Yang orang beriman tu dengan orang beriman yang lain adalah bersaudara. Saudara di sini saudara seagama, saudara seakidah, saudara, dan ini dari sudut mengucap dua kalimah syahadah, ini saudara. Saudara ini saudara yang luas, saudara yang besar. Ada satu lagi saudara senasab, adik-beradik saudara juga. Itu saudara yang sempit, maksudnya saudara berdasarkan hubungan kekeluargaan. Yang ini saudara sesama mukmin ini saudara yang luas. Selagi orang tu mukmin beriman kepada Allah, di mana mereka tu saudara kita.
Kemudian disebut dalam hadis ini al-mu'minu akhul mu'min. Yang orang beriman tu saudara kepada orang beriman yang lain. Mana kita dengan orang mukmin di Amerika Syarikat saudara kita. Kita orang mukmin di Kanada, dia adalah saudara kita. Kita anda kata di kutub utara, kutub selatan tu ada orang mukmin, mereka tu adalah saudara kita. Itu saudara yang luas. Saudara apa? Saudara seagama, saudara seakidah, saudara berdasarkan kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saudara itu. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, yakni orang beriman dengan orang beriman yang lain itu adalah saudara. Dan apabila kita memperakui orang beriman itu saudara kita, di mana Nabi SAW menjelaskan tidak halal, makna haram bagi orang mukmin itu dia membeli belian orang lain. Umpamanya satu orang itu sudah membuat transaksi jual beli satu barang. Lepas tu kita pergi beli kita pergi beli barang itu dengan nilai yang baru, nilai yang lebih mahal. Di mana perbuatan itu adalah haram. Ini contohnya satu orang dia dah setuju nak beli satu motosikal. Dia dah bayarlah duit deposit dan sebagainya. Memang dia nak beli. Tapi ada satu orang pula, orang mukmin lain, dia tawarkan harga yang lebih mahal. Penjual motor tu nak jual 3,000. Dah disetujui oleh satu orang. Dia nak belilah 3,000. Dia dapat sepakat ataupun dia dah letak duit cagaran. Lepas tu datang satu orang yang lain pula, dia tawarkan 3,500. Dan penjual motor tu setuju nak jual kepada pembeli yang kedua sebab harga mahal. Perbuatan tu adalah haram. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua pula, mukmin dengan mukmin yang lain pula, yakni orang yang sudah dimiliki secara tunang kepada orang lain, mukmin lain tidak boleh meminang orang yang sudah menjadi tunang orang lain. Perbuatan meminang tunang orang lain itu adalah haram. Maknanya dengan dua perbuatan ini seseorang itu sudah mencabuli hak orang mukmin yang digelar sebagai saudara se-Islam. Ini besar. Ini ikatan saudara Islam ni adalah satu ikatan yang diikat oleh Allah dan Rasulnya. Di mana dalam Al-Quran tersebut, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara dan perelokkanlah antara saudara kamu. Kalau ada persengketaan, perelokkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tersebut, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Hadis pula sebut al-mu'minu akhul mu'min, yakni orang beriman saudara kepada orang mukmin yang lain. Jadi bermakna ada dua kesalahan seseorang yang pergi membeli barang orang mukmin yang beli, dia beli kali kedua, dia melanggar dua. Satu, melanggar hak mukmin yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, melanggar hak jual beli. Jadi dua kesalahan. Begitu juga dalam hal berkenaan dengan dia pergi rampas secara pinangan orang yang sudah pinang. Jadi dua kesalahan di sini. Sedangkan orang mukmin yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, kita tidak boleh cerobohi. Imam Bukhari juga meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqtubu ar-rajulu ala khitbati akhi hatta yatruku al-khatibu qablahu aw ya'zana lahu. Rahul Bukhari. Yang bermaksud seorang lelaki tidak boleh meminang di atas pinangan lelaki lain sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi keizinan kepadanya. Ini jelas, dua hadis ini sudah cukup untuk kita memahami seorang yang sudah dipinang yang menjadi tunangan orang lain haram untuk meminang. Ini jelas dengan dua hadis ini. Tidak boleh kita langgar dia. Kalau langgar, seseorang tu berhadapan dengan perbuatan yang haram.
Ini dosa lah. Kita tengok pada tajuk yang baru, ramah mesra dan tidak dipaksa. Dalam masalah perkahwinan, seorang gadis berhak menentukan pilihannya, sehingga untuk memutuskan seorang suami, seorang ayah atau wali mesti meminta pendapat calon pengantin wanita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yakni persetujuan daripada calon wanita adalah amat penting bagi seorang wali. Wali ni orang yang berhak ke atas orang yang diwalikan, al-wilayah, yang menguasai. Wali itu dari bahasanya al-wilayah, yang orang yang menguasai atas orang lain. Seperti apa? Seperti ayah menguasai ke atas anaknya, seperti atuk menguasai ke atas anaknya. Ada 10 wali. Kan kita belajar dalam kitab Fiqh Idaman Penuntut dulu kan masih ingat. Kalau tuan masih ingat, kita ada 10 kategori wali. 2 darinya adalah wali aqrab ataupun wali mujbir. Yang 8 daripadanya adalah wali ab'ad. Wali mujbir ataupun wali aqrab, yakni ayah dan atuk. Wali ab'ad, wali jauh yang ke bawah itulah. Yang kita masih ingat lagi bagian wali. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa tu wali. Anak saudara daripada adik-beradik seibu sebapa, anak saudara daripada adik-beradik sebapa tu wali. Bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa tu wali. Anak kepada bapa saudara seibu sebapa, anak kepada bapa saudara sebapa tu adalah wali. Jadi kesemuanya jumlah ada 10. Kalau kita masih ingat lagi dalam kitab ini, untuk kitab fiqh kita belajar dululah dalam bab munakahat, itu adalah wali. Di mana wali ini menguasai kepada orang yang diwalikan, al-wilayah ini menguasai. Walaupun sebegitu dalam hal pernikahan ini, wali juga mesti meminta keizinan atau meminta persetujuan daripada orang yang dia nak kahwinkan. Setuju tak dengan calon ayah yang ayah pilih ini? Ataupun atuk kata, setuju tak dengan calon yang atuk pilih untuk kamu ini? Jadi minta persetujuan. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'zanuha abuha fi nafsiha wa iznuha simatuha." Hadis muttafaqun alaih. Mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sama. Yang bermaksud seorang janda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, manakala anak dara mesti diminta izin tentang dirinya. Diamnya merupakan sebuah izin daripadanya. Ada 2 kumpulan di sini ataupun 2 kategori. Yang pertamanya perempuan yang dipanggil janda. Yang kedua perempuan yang dipanggil sebagai anak dara. Perempuan yang berstatus janda memang dia berhak ke atas diri dia sendiri. Maknanya ini jelas ketatlah kalau nak dinikahkan anak yang janda ataupun cucu yang janda, mesti benar-benar meminta keizinan mereka. Sebab janda ni adalah merupakan orang yang pernah merasai hidup berkeluarga, orang yang pernah merasai memiliki suami, orang yang sudah tahu selok belok rumah tangga, orang yang sudah tahu tendang terajam di dalam pernikahan berumah tangga. Jadi mereka ni orang yang dapat memilih siapakah yang layak untuk mereka, sebab mereka ni adalah orang yang berpengalaman dalam membina rumah tangga. Dan apabila nak menikahkan mereka ni, jelas di sini Rasulullah menyebut as-sayyibu haqqu bi nafsiha. Dan ni seorang janda lebih berhak ke atas dirinya min waliha, berbanding dengan walinya. Maknanya kena minta izin sungguh-sungguh, kena minta persetujuan sungguh-sungguh, kena tanya biar suara, biar keluar daripada suaranya saya setuju ataupun tidak setuju. Itu janda. Sebab janda ni adalah orang yang berhak ke atas dirinya berdasarkan hadis ini. Manakala anak dara mesti diminta izin tentang dirinya. Kalau anak dara tu minta juga izin. Dan walaupun segitu kata Rasulullah SAW,
Wa iznuha simatuha, dan keizinan anak dara ni dengan sebab dia diam. Diam tu kadang-kadang dia sukalah, biasanya dia diam suka. Cuma dia nak berterus terang tu mungkin malu, sebab anak dara ni dia lebih, orang kata apa, lebih malu berbanding dengan janda, sebab janda ni orang yang biasa hidup. Anak dara ni mungkin dia orang yang duduk dengan ayahnya, orang yang dijaga oleh ayahnya, makna kepercayaan dia kepada ayahnya dalam apa-apa pilihan berlebih. Sebab biasanya seorang ayah akan memilih sesuatu yang terbaik untuk anaknya, sama ada dari segi makan minumnya, sama ada dari segi apa-apa saja. Seorang ayah biasanya dia akan sayang ataupun memilih apa yang terbaik untuk anaknya, lebih-lebih lagi anak perempuan. Sebab anak perempuan ni dia amat bergantung sangat kepada ayahnya, begitu. Jadi maknanya apabila dalam kes ini, kalau satu anak dara itu dia diam tu, kata Rasulullah biasanya dia setuju. Walaupun sebegitu minta izin, tanya pendapat, bagaimana kamu, ayah ni suka dengan orang ni, dia pun berkejaya, baik, orang yang soleh nampaknya, orang yang menjaga ibu ayahnya, orang yang anak yang maknanya anak yang berbakti kepada dua ibu ayahnya, baik. Ayah suka dengan dia, kamu suka tak dengan dia? Maknanya tanya tu lebih baik. Kalau janda tadi mesti kena. Memang tidak boleh kita buat keputusan. Anak dara ni tanya juga. Sebagai apa? Agar dia ni bernikah tu dengan kerelaan dia, bukan dengan sebab dipaksa, bukan begitu. Keterangan, kita tengok keterangan di bawah. Seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahawa dirinya dipaksa ayahnya untuk menikahi anak bapa saudaranya. Mana dalam kes ini, seorang gadis datang berjumpa Rasulullah SAW, di mana dia menyatakan ayahnya paksa dia berkahwin dengan anak bapa saudaranya, sepupu dia lah. Padahal dia tidak suka kepadanya, dia tak suka. Rasulullah pun menyerahkan masalah ini kepadanya. Gadis itu berkata, sebenarnya saya rela dengan perlakuan ayah saya, tapi saya ingin memberikan pengajaran kepada kaum wanita bahawa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam kes ini. Jadi kata perempuan ini, saya pun boleh terima cadangan ayah nak menikahkan saya dengan anak bapa saudara, yang dengan sepupu dia lah. Cuma dia kata nak beri pengajaran kepada orang lain, yakni seorang ayah tu mesti minta izin dulu lah. Walaupun anak dara kena tanya-tanya dulu. Mungkin dia dah ada pilihan yang lain, ataupun dia ni tak berapa berkenan, tidak serasi dengan orang yang dia nak dinikahkan. Mungkin berbagai-bagai kemungkinan. Zaman sekarang ni mungkin orang yang bekerja, dia mungkin dah ada calon yang lain. Cuma sebagai seorang ayah, lebih baik juga menasihat, tengok yang ni perwatakan, perangai calon menantu tu, nasihat ayah, nasihat anak. Ayah tengok orang ni dia macam ni. Mana nasihat agar dia, anak yang nak berkahwin itu tidak rugi dalam pernikahan dia. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang salah memilih dalam hidup dia, di mana tak sampai kepada hujung pernikahannya dia berpisah sebab salah pilih. Apabila ditegur oleh ayah begini-begini, kadang-kadang dia tidak mahu terima teguran itu sebab dah suka. Apabila dah suka, menyebabkan kadang-kadang jadi hati ni tengok ke semua tu baik semua, yang buruk pun jadi baik. Jadi itu satu cerita, ini ceritalah, bukan cerita dalam hadis, tapi cerita yang berlaku. Satu orang tu anak dia nak menikah lah, anak dia nak menikah. Lepas tu dia pun tak berapa setuju, sebab dia tengok orang tu tak berapa cantik, tak berapa elok perangainya. Dan apabila dia tak setuju tu, orang yang nak bernikah dengan anaknya datang ugut ayahnya, anak ayah perempuan tu lah. Ini bukan cerita orang atas orang, dia cerita sendiri kepada saya. Sebab saya ini banyak juga tempat saya mengajar yang ilmu khusus berkenaan dengan fiqh munakahat. Jadi dia cerita dengan saya, dia kata anak dia ni tak sampai hujung pernikahannya, berpisah. Dia kata dulu masa nak bernikah dulu kita dah tegur, ayah tengok orang ni tak elok perangainya ni, macam ni. Anaknya suka, jadi tak dengar cakap. Dan sehingga bakal menantunya ugut ayahnya. Dia nak juga.
Dia nak juga datang ugut, bawa berapa orang ugut suruh menikah juga. Sambil bawa senjata lah nak cederakan bakal mertuanya. Jadi dalam keadaan itu memang sepatutnya tak boleh nak terima lah. Kalau dah akan jadi bapak mertua pun kita ugut dengan senjata tu, bukan menantu macam tu. Dia ugut bawa senjata, dia cerita dengan saya bawa senjata, letak pistol atas meja. Bukan senjata pisau, pistol. Orang ada pistol ni orang macam mana? Dia cerita dia, kalau dia bohong saya tak pastilah. Cuma dia cerita anak dia seorang tak sampai hujung. Jadi saya fikir ada juga gitu kan. Mungkin ada, kita tak pernah berlaku, na'udzubillah, minta jauh. Dunia sekarang tak mustahil. Dan tak sampai hujung lah, tak sampai hujung menantunya kena tangkap sebab merompak. Merompak masuk penjara lah. Mungkin kalau tuan, saya tak nak sebut nama siapa-siapa, ada satu kumpulan perompak zaman dulu ditangkap merompak. Dia merompak adik-beradik, perompak adik-beradik. Ini habis cerita di situ. Jadi begini maknanya, seorang ayah tu biasa ingin anak yang menikah tu mendapat suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab, suami yang penyayang. Yang dilihat boleh dilihat kepada rupa bentuk yang zahir lah. Macam mana orang soleh, orang yang boleh dipertanggungjawabkan, cakap dia macam mana. Jadi biasanya seorang ayah tu dia banyak pengalaman, dia boleh lihat orang tu macam mana. Walaupun dalam kes ini paksaan itu tidak sewajar juga. Mungkin anak tu ada pilihan yang lebih baik. Jadi kita sebagai seorang ayah pun patut juga bertoleransi. Tengok ini dia pilihan dia, cantik juga, elok juga, kerjaya, orang soleh, tengok semayang, sekali-sekali jemput ke rumah, ajak dia ke masjid ke, solat berjamaah dan sebagainya. Ataupun test juga solat berjamaah di rumah dia jadi imam sebagainya kan. Jadi kalau banyak benda yang lurus dalam bab-bab yang begitu, tengoklah pula perwatakan dia dengan keluarga dia, cakna ke tidak dia dengan mak ayahnya, bagaimana hubungan dia mak dengan ayahnya, cakapnya macam mana. Jadi kesemua itu adalah merupakan satu perkara yang patut Islam memang suruh sebelum menikah tu, yakni sama ada pihak laki-laki dan pihak perempuan tengok bagaimana bakal suami dan juga bakal isteri. Sama ada pihak lebih-lebih lagi pihak wali lah, sebab wali ni al-wilayah yang menguasai anaknya. Inilah yang dimaksud dengan meminang. Bukan meminang ni bukan setakat bagi saya suka bagi cincin masuk sarung cincin di jari, itu adat lah, itu adat. Tapi proses meminang tu nak kenal pasti. Nak kenal pasti calon tu sama ada calon menantu laki-laki dan perempuan itu orang yang macam mana, itu meminang. Yang pergi bawa bawa hantaran, minang, sarung cincin dan sebagainya, itu adat. Adat selagi tidak bersalahan dengan syarak tidak apa. Kadang-kadang adat tu al-adat mahkamatun, adat tu kadang-kadang jadi sebagai hukum setempat. Jadi benda-benda tidak bercanggah dengan syarak dia tidak mengapa. Di sisi lain, setelah dipinang oleh lelaki yang setara, yakni sekufu, lelaki yang setara, sekufu ni maknanya orang yang setara dengan taraf kedudukannya, setara oleh taraf ekonomi, itu setara. Yang di sisi lain, setelah dipinang oleh lelaki yang setara dengan agama dan akhlak yang baik, seorang ayah tidak berhak menanggung-nanggungkan perkahwinan anak gadisnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda. Dan juga dalam sudut yang lain, kalau ada satu orang datang nak meminang anaknya, sedangkan orang yang datang meminang itu setara, sekufu dari segi agamanya, orang yang baik. Ayahnya pun, ayah pada perempuan orang baik, orang beragama, jadi sekufu, ada dia setara dari segi agamanya, dari segi akhlak yang baik. Di mana dalam kes ini, ayah itu tidak berhak untuk menangguhkan perkahwinan anak gadisnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Salasun la yu'akhkhar as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wa ayyimu idza wujidat laha kuf'an. Rawahu Tirmizi.
Ada 3 perkara yang tidak boleh ditangguhkan. Dalam hadis ini Rasulullah menyebut ada 3 benda, 3 perkara yang tidak boleh ditangguhkan. Salasun la yu'akhkharn. Yang pertamanya iaitu solat ketika waktunya sudah tiba. Yang kedua, jenazah ketika sudah datang. Dan yang ketiga, anak gadis yang telah mendapatkan orang yang sekufu. Dalam 3 keadaan ini tidak boleh ditangguhkan, dilambat-lambatkan tak boleh, sengaja dilambat-lambatkan tak boleh. Satunya sembahyang. Makna sembahyang apabila sudah tiba waktu tidak boleh dilambat-lambatkan, melainkan ada sesuatu yang uzur, sangat-sangat uzur, ataupun kita dalam keadaan musafir boleh dilambatkan, maksudnya dijamakkan sejamak sebagai jamak takhir, masuk lambat juga, masuk dalam waktu yang lain, ataupun dalam keadaan yang sangat-sangat uzur, contohnya tengah berlaku bencana, kebakaran dan sebagainya. Jadi kalau kita tak tolong memadamkan api, dia akan jadi masalah, musibah yang besar. Jadi kita melambatkan sedikit sembahyangnya, dan apabila dah reda bakar itu masih dalam waktu, kita solatlah, maknanya tengok dia punya keadaan. Tapi pada keseluruhannya solat itu tidak boleh ditangguh, dilambat-lambatkan. Walaupun sebegitu, kalau kita faham, yakni solat itu dia panggil waktu muwasi', waktu yang luas. Dan kerana itu kita sebut tadi, yang apabila ada satu musibah, bencana umpamanya, yang kita kena segera selesai yang tu, kebakaran tengah baru nak merebak, atau bencana banjir tengah datang, kita ni nak menyelamatkan orang. Sedangkan sembahyang tu waktu yang panjang, yang luas, di mana kita selamatkan orang itu baru kita solat. Dia panggil muwasi', waktu yang muwasi', yang luas. Kan solat kan ada waktu afdal, lepas tu ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu selepas daripada waktu afdal sampai habis waktu, dia panggil waktu ikhtiar. Dalam waktu ikhtiar ada waktu makruh. Apa maksud waktu makruh? Apabila kita salam sembahyang kita, Assalamualaikum, masuk waktu yang lain, perbuatan tu waktu yang makruh. Dan selain daripada waktu makruh dan selain daripada waktu ikhtiar, waktu-waktu yang ada tu harus kita sembahyang bila-bila masa. Cuma waktu afdal itulah yang patut kita kejar, sebab waktu afdal ni adalah waktu yang amat besar kedudukannya di sisi Allah, pahalanya banyak. Waktu afdal tu bagaimana? Masuk waktu dan kita solat qabliyah pada sembahyang tu, apa, kita masuk waktu azan dan kita solat qabliyah dan juga iqamah, dan kita solat waktunya, dan zikir yang pendek itu waktu afdal. Dalam lingkungan itulah lebih kurang 30 minit awal daripada waktu solat itu waktu afdal, waktu yang besar pahala. Yang lain daripada itu waktu ikhtiar. Jadi apabila tiba waktu solat, kita tidak boleh lambat-lambatkan masa, yang ini kena segera. Yang keduanya, jenazah ketika sudah datang. Apabila datang jenazah, jangan kita sengaja lambat-lambatkan, melainkan perkara yang perlu untuk kita tunaikan, kita tunai solat umpamanya, ataupun jenazah tu sudah datang, tengah kita nak buat apa ni, bekas mayat juga, ataupun jenazah tu datang, kita ni terpaksa nak sediakan tempat untuk solat ke. Jadi ke semua itu, selagi ada tuntutan ataupun selagi ada kaitan dalam syarak, melambat-lambatkan tu tidaklah menyebabkan larangan. Dan jenazah tu datang, tapi tiba waktu sembahyang, kita nak sembahyang, dan sembahyang ni, lepas sembahyang tu dia ada zikir sedikit, dia ada doa sedikit, itu memang tuntutan daripada sembahyang. Maknanya perbuatan itu tidak menunjukkan lambat-lambatkan jenazah. Yang lambat-lambatkan ni tak ada urusan syarak langsung. Lambat-lambat hanya apa? Hanya lambat-lambat. Nah, lambat-lambat begitu. Kenapa nak lambat-lambat ni? Tunggu anaknya tak balik daripada Amerika Syarikat, tunggu 2 hari dah nak balik yang tu. Yang tu tak boleh nak tunggu, kena segeralah yang tu. Dan yang ketiganya, anak gadis yang telah mendapatkan orang yang sekufu, anak gadis yang dah ada dah calon yang sekufu, yang sepadan dengannya dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, memang dah okey dah, datang meminang, kita pun
sebagai wali, sebagai ayah atuk dan sebagainya, saja melambat-lambatkan itu adalah perbuatan yang ditegah oleh syarak. Sedangkan yang datang nak minang tu memang dah okey dah, ada kerjayanya, mana bekerja lah, boleh memberi nafkah dari segi agama, dari segi akhlak yang baik. Jadi kenapa kita nak melambat-lambatkan? Sebab apa? Melainkan anak kita tu masih belajar, ataupun dalam perkara yang perlu untuk kita lambatkan, anak kita masih belajar umpamanya, itu bolehlah kita tangguhkan. Dia belajar lagi, anak pakcik ni masih belajar, barulah tahun kedua di universiti, nanti kalau bernikah ni susah juga. Jadi dia nak belajar. Jadi belajar tu secara umumnya belajar itu adalah jihad. Menuntut ilmu adalah jihad. Lebih-lebih belajar dalam perkara agama, maknanya boleh ditangguhkan dengan sebab alasan-alasan sebegitu. Jadi kalau setakat tak ada apa-apa, anak pakcik, anak ni tak ada apa, bukan belajar apa, kerja je, dah kerja. Tapi dia apa sebab dia nak lambat pun tak tahu. Macam-macam orang lah kan. Mungkin kalau anaknya dah kahwin, tak dapat bagi duit dekat dia, masalah juga. Contohnya lah, mungkin sebab apa dia nak melambatkan. Anak dia dah kerja, bulanan-bulanan tu masuk lah juga. Tapi besok kalau anak menikah ni tak masuk. Tu tak betul lah benda tu. Itu amat-amat salah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Iza atakum min taradawna khuluquhu wa dinahu wa zawwijuhu illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'arid." Rawi Tirmizi, yang bermaksud, jika datang kepada kalian orang yang kalian redha dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah di bumi dan kerosakan yang sangat besar. Jadi kalau yang datang nak minang tu orang yang memang ada agamanya, makna kita pun redha dengan dia lah, sebab agama dia ada, akhlak pun ada, nikahkanlah dengan anaknya. Jangan kita tangguhkan. Macam-macam sebab lah tangguh. Kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita berkenan kat orang lain. Kalau lah dapat anak kita ni cikgu ke, okey lah juga. Tapi yang datang minang tu kawan dia, satu tempat kerja dia dekat kilang. Tak apalah, kilang tak kisah. Tengok dia pun berkerjaya, nampak bertanggungjawab, ada agama, ada akhlak. Tapi dalam fikiran ayah tu, kalau boleh dapatlah cikgu ni ada pencen dan sebagainya, itu bukan alasan. Janji dia ada agama, ada akhlak, nikahkan sebab anak tu dah suka. Dah isyak? Belum? Seminit? Seminit? Okey. Sebab kat 9 saja. Okey. Kita tengok tajuk yang baru sikit. Yang ini perempuan yang haram dinikahi. Tengok perempuan yang haram dinikahi. Ini ada orang yang tak boleh nak menikah dengan dia. Haram kita bernikah dengan perempuan-perempuan yang disebutkan ini. Ada beberapa wanita yang haram dinikahi oleh lelaki, iaitu ibu tiri, walaupun telah diceraikan suaminya. Aisyah.
Kita hatikan tajuk insya-Allah. Perempuan yang haram dinikahi. Yang ini perempuan ni ada yang halal kita nikah dengan dia, dan ada perempuan yang haram kita nikah dengannya. Ada beberapa wanita yang haram dinikah oleh seorang laki-laki. Yang ini kita kena faham. Ada di sini mereka-mereka yang haram untuk kita bernikah, perempuan yang haram untuk kita bernikah. Yang pertama disebutkan di sini ibu tiri, walaupun telah diceraikan suaminya atau ditinggal mati. Pada masa jahiliyah, perkahwinan semacam ini dibolehkan, namun Islam kemudian melarangnya. Ibu tiri sama dengan ibu kandung setelah dia menikah dengan ayahnya. Pengharaman ini sendiri demi menjaga barakah dan martabat ayah, dan juga untuk menghapuskan hasrat anak kepadanya atau ibu tiri kepada anaknya, sehingga hubungan yang ada tetap berlandaskan dalam jalur kehormatan dan kasih yang suci. Jadi dengan ibu tiri, ibu tiri ini isteri kepada ayah, tidak boleh bernikah. Walaupun ayah tu tak sempat mencampuri isterinya, tak boleh, haram bernikah. Jadi dua keadaan itu, ibu isteri sama ada ayahnya bernikah, tiba-tiba ayahnya tak sempat bersama dengan isterinya, dia meninggal. Ataupun dia sudah mencampuri isterinya, jadi mak tiri, dua-dua tu mak tiri. Yang ni anak tiri tidak boleh bernikah dengan mak tiri sampai bila-bila. Begitu juga ayah tidak boleh bernikah dengan menantu perempuannya sampai bila-bila. Walaupun menantu itu tak dicampuri oleh anaknya, tak boleh. Sebab apa? Dua-dua tu martabat. Satu martabat ayah, kehormatan dia. Tiba-tiba anak tu ambil isteri ayah jadi sebagai isteri. Tidak boleh nak terfikir gambaran kepada kita martabat ayah dicemari. Begitu juga seorang ayah juga tidak boleh mengambil isteri anaknya, menantu, walaupun belum dicampuri, sebab martabat anak yang tidak boleh dicemari. Dua-dua ini adalah merupakan kedudukan yang mulia lah di sisi Islam. Yang martabat ayah dan juga martabat anak haknya. Yang kedua yang tidak boleh dinikahi ini ibu kandung, nenek ke atas dari jalur ayah dan ibu, ayah ataupun ibu. Yang ini tidak boleh dinikahi ibu kandung, ibu sendiri dan ke atas, nenek dan sebagainya lah. Sama ada daripada jalur sebelah ayahnya ataupun sebelah ibunya, tak boleh. Yang ketiganya anak perempuan dan cucu ke bawah. Tidak boleh bernikah dengan anak sendiri, dan juga tidak boleh bernikah dengan cucu dan ke bawah, cicit dan sebagainya, itu jelasnya haram. Yang keempat, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Dia tak boleh bernikah dengan adik-beradik, seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, tidak boleh. Jadi adik-beradik seibu sebapa mana ayah sama, mak sama. Adik-beradik seayah, ayah sama, mak lain. Adik-beradik seibu maknanya ayah lain, mak sama. Jadi adik-beradik walaupun di atas mana keadaan sekalipun tidak boleh bernikah. Haram. Saudara perempuan ayah sama ada sekandung, seayah atau seibu. Adik-beradik ayah tak boleh bernikah. Sama ada adik-beradik ayah seibu sebapa, sama ada adik-beradik ayah seayah, sama ada adik-beradik ayah seibu, tak boleh bernikah. Dan seterusnya haram bernikah dengan saudara perempuan dari ibu, sama ada sekandung, seayah atau seibu. Tak boleh bernikah dengan adik-beradik ibunya, sama ada seayah seibu ataupun seayah saja ataupun seibu, tidak boleh. Dan juga haram bernikah dengan anak saudara perempuan daripada saudara lelaki. Anak saudara perempuan daripada beradik lelaki tak boleh bernikah. Dan juga haram menikah anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan pun haram juga. Ini jalur-jalur yang ada di sini. Kalau kita lihat 8 kumpulan yang seseorang tu haram bernikah, perempuan yang haram bernikah. Daripada 8 kumpulan ini semua tak boleh bernikah dengan seorang lelaki. Wanita tersebut di atas adalah disebut mahram. Yang ada 8 ini dipanggil mahram. Mahram tu orang yang haram bernikah. Ada satu lagi istilah muhrim. Muhrim tu orang dalam ihram haji dan umrah. Tu nak faham. Mahram, muhrim. Muhrim tu orang dalam ihram haji ataupun umrah. Mahram ni orang yang tak boleh bernikah dengan kita, haram bernikah.
Dengan sebab apa? Dengan sebab nasab. Ini dipanggil haram dengan sebab nasab. Dia haram ni ada dengan sebab apa ni, musaharah, dengan sebab pernikahan. Haram dengan sebab rada'ah, dengan sebab persusuan ni ada. Kita akan bincang ada 3 kumpulan yang perempuan yang haram kita bernikah. Ni di sini adalah haram dengan sebab nasab. Inilah mahram juga, ini istilah mahram juga berlaku kepada pihak lelaki dalam hubungan yang sama. Hikmah pengharamannya adalah begitu je haram orang perempuan nak menikah dengan dia punya mahram laki-lakinya dalam nasab yang sama. Dan yang ni tuan-tuan boleh kiaskan ataupun sebalikkan kepada yang laki-laki pula. Di sini perempuan, tuan-tuan boleh sebalikkan kepada laki-laki yang 8 ni. Secara semula jadi manusia bermoral tidak mempunyai ketertarikan seksual kepada ibu atau anak sendiri, saudara perempuan ayah ibu sama dengan ibu, bapa saudara sama dengan ayah. Maknanya secara normal, secara orang yang berfitrah, yang murni, tidak adalah perasaan tertarik kepada mahram. Mana mungkin orang tu tertarik adik-beradik sendiri, mana mungkin orang tu tertarik dengan ibu kandung dia, mana mungkin. Yang ni fitrah yang normal, fitrah yang asli. Ini tak mungkin orang tu tertarik dengan orang yang dia panggil mahram. Adanya hubungan batin yang kuat yang tercermin dari adanya sikap saling menghormati dan menyayangi akan lebih baik jika dia menyalurkan hasrat seksualnya kepada wanita yang lain, sehingga ianya boleh mewujudkan ikatan yang baru dan wilayah cinta yang semakin meluas. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ar-Rum ayat 21, yang bermaksud dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Allah Ta'ala yang memurnikan, memberi kepada 2 orang, yakni cinta dan kasih sayang. Yakni kita bernikah dengan orang lain terlebih akan merasai rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Di antara hikmah pernikahan inilah, tuan-tuan boleh ingat, hikmah pernikahan tu apa? Kalau tanya, hikmah pernikahan tu mawaddah warahmah, yakni cinta dan kasih sayang. Kan orang tanya, anak kita katanya, apa sebab tu kena menikah ni? Kita dah mengaji ni sebutlah mawaddah warahmah. Oh, nampaklah kita mengaji, yakni rasa cinta dan kasih sayang. Tiba-tiba cucu tanya, kenapa nak menikah tu? Hikmahnya apa? Nanti atuk telefon ustaz, dah tak elok dah. Dah mengaji kan. Ni ambil ni. Ni dia punya jawapan ni. Dia punya hikmah pernikahan tu apa? Mawaddah warahmah. Di antaranya ayat Quran ni, Ar-Rum ayat 21, mawaddah warahmah. Ya, ni rasa cinta dan kasih sayang tu. Kalau kita boleh jawab macam tu, cucu kita pun respect lah. Dan itu pun ilmu lah. Bila syariat tidak memutuskan hasrat yang mungkin timbul di antara mereka, maka bahaya akan mengancam hubungan dalaman mereka, kerana mereka mempunyai kesempatan yang sangat banyak untuk berdua-duaan dan bercampur baur. Dengan sebab hubungan mahram inilah, maknanya boleh duduk sama-sama ibu dengan adik-beradik, berdua-duaan boleh. Tapi kalaulah dibenarkan dengan mahram bernikah, maknanya hilanglah benda-benda yang asalnya. Dengan mahram ni kita boleh duduk berdua-duaan, bersembang, begitu boleh. Tapi apabila benda ni dilanggar, maknanya tak ada dia punya sekatan-sekatan apa lagi nanti. Sifat dari ikatan persaudaraan yang dinalasi penghormatan dan kasih sayang mestilah dijaga. Menyimpangkannya dengan perkahwinan yang memberi peluang untuk berlakunya pertikaian dan keretakan hubungan. Jelaslah percanggahan dengan sifat daripada ikatan tersebut yang mesti diabadikan. Yang ini hubungan kekeluargaan dalam bentuk mahram. Ini satu ikatan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai fitrah manusia. Andai kata hubungan ini dilanggar, sudah tentulah kesemua itu akan bercanggah dengan sifat naluri manusia itu sendiri. Nak bernikah dengan ibunya, nak bernikah dengan adik-beradik, sudah tentu akan melanggar akan fitrah diri, fitrah kejadian manusia itu. Anak yang lahir dari orang tua yang terikat hubungan persaudaraan yang hampir cenderung keadaan lemah, dan jika dalam genetik mereka terdapat cacat bawaan, maka cacat itu akan bertumpuk dalam benih anaknya yang nanti. Dan begitu jugalah kalau bernikah dengan saudara yang hampir, maknanya saudara yang boleh bernikah seperti sepupu tu boleh menikah. Kadang-kadang pernikahan itu pun boleh menjadi lemah, kadang